Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita ulang balik. Malam kan? Kita ulang balik. Masuk wal wahdaniyah. Wal wahdaniyatu ay la saniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Okay. Dan sifat wahdaniyah masih lagi dalam wahdaniyah, dalam sifat sifat salbiyah kan. Wahdaniyah tu pada wahdaniyah so, dia kata so, tak berbilang kan. Okay. Tak berbilang tu yang dikatakan sebagai salbiyah. Tak berbilang kalau kita takdirkan pada takdir Allah Ta'ala tu berbilang-bilang tak? Allah Ta'ala berbilang sekurang-kurang bilangan tu berapa? 2 kan? Bila kata berbilang tu mestilah ada kalanya muafakat kedua-dua kan? Ada kalanya berselisih kedua-dua. Jadi kita perlu takdir kalau Tuhan 2. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang bilangan 2. Kalau Tuhan 2 ada kalanya muafakat. Macam mana katakan muafakat? Muafakat pada nak menjadikan mungkin, okay? Pada nak menjadikan mungkin dan juga meniadakan mungkin. Muafakat tu sama-sama muafakat. Tuhan A dengan B. Okey, percadang kita jadikan satu, kita jadikan mungkin. Mungkin tu pada lain daripada dia, kita kata mungkin. Jadikan itu muafakat, setuju sama-sama. Jadikan mungkin. Okey, mungkin tu contoh kata jadikan jauhar. Jauhar yang katakan jauhar firi. Jauhar firi tu apa dia? Benda yang tak terima bahagi. Tu jauhar firi. Habis-habis halu. Apa dia yang habis-habis halu? Paling kecil sekali. Kita ambil contoh benda yang paling kecil itu jauhar firi. Okay, jauhar tu satu. Okay? Satu yang tak terima bahagi. Tuhan dua muafakat nak jadikan jauhar firi satu. Okey, tu kita ambil satu. Pakat-pakat nak jadikan satu. Upaya zarah kan. Zarah tu benda yang tak terima bahagi. Jadi apabila dua-dua pakat nak jadi, boleh tak terima kan? Nak jadikan satu benda, dua orang yang nak menjadikan. Jadi saya sebab bang, dua yang memberi bekas nak buat benda yang satu. Boleh? Tak? Itu upaya apa? Asal benda yang terima bekas. Apa dia? Bila jadikan benda tu, jadi benda tu kat siapa? Siapa yang jadikan? Tak boleh kita nak disebabkan nak kata dua orang menjadikan yang satu. Tak boleh. Itu kita ambil contoh jauhar fil paling halu. Adapun kalau yang bersusun, yang berjuzuk, satu juzuk, dua juzuk, bila gabungkan dua juzuk jadikan dinamakan sebagai jisim. Ni pun mustahil juga. Sebab kalau Tuhan A itu contoh pada takdir, Tuhan A nak jadikan satu benda ni, okey. Lepas tu Tuhan B jadikan satu benda yang lain pula. Mustahil dah mana? Di mana yang kata wajah di dalam mustahil tu di mana? Cuba kita fikir mana? Fikir dengan akal yang tajam. Apa yang dikatakan mustahil tu di mana? Kalau akal tu puih, tak boleh tetap masuk kan? Jadi akal yang tajam kita fikir macam. Okey, satu juzuk dan satu juzuk. Kapur dua jadi jisim. Itu
Tuhan A jadikan satu juzuk ni, Tuhan B jadikan juzuk yang kedua. Jadi yang kata mustahilnya, bila Tuhan jadikan satu benda ni, yang B, okey, ni kita kata A, ni B. Tuhan A menjadikan yang ni, Tuhan B jadikan yang ni. Jadi bila kata Tuhan A jadikan yang ni bukan ada. Ada? Bukan ada. Dia tak menjadikan. Jadi ternafi lah itu Rob. Apa makna Rob? Memiliki. Jadi hal ni bukan milik dah. Ternafi lah kata Tuhan. Tuhan apa macam tu. Jadi itu walaupun dengan cara muafakat ternafi. Ni Allah kata dalam satu ayat yang pendek. Lau kana fi ima alihatun illallah fasadat. Kalaulah ada di langit dan di bumi ni alihatun. Alihatun tu jamak ke apa? Jamak. Sekurang-kurang jamak kita ambil dua. Sini panggil jamak fawqa wahid. Jamak fawqa wahid, sekurang-kurang jamak dua. La fasadata. Tak ada apa, saya binasa. Binasa tu mana? Ulama mentafsirkan la fasadata tu dengan mana? Tak ada dia mula lagi. Sebab apa? Mustahil tak boleh terima. Itu kalau muafakat pada nak mengadakan. Kalau muafakat pada nak meniadakan, macam tu juga, mustahil juga. Dua-dua orang pakat tak payah bagi jadi alam dia. Pakat dua-dua. Jadi mustahil di mana? Mustahil sebab apa? Sebab alam ni dah ada dah. Dah ada dengan musyahadah. Kita ni alam dah ada dengan musyahadah. Itu mustahil. Jadi sama ada muafakat nak mengadakan ataupun nak meniadakan, mustahil. Jadi Tuhan satu dia. Itu pada muafakat. Kalau pada bersalahan tak muafakat. Okey, yang A nak jadikan bumi, yang B tak mau bagi jadi bumi, berselisih tu. Jadi yang mana yang dikatakan mustahil? Bila kata yang A nak jadikan, yang B tak mau bagi jadi. Itu panggil qudrat dua-dua tu dah ada dah, tak ada qudrat dua-dua tu. Yang A nak jadikan, yang B tak mau bagi jadi. Jadi mustahil lah. Mustahil berlawanan dua qudrat tu. Berlawanan dua qudrat itu mustahil. Senang. Ingat ni orang di bawah masuk balik. Okey, ini yang dikatakan salbiyah. Apa yang kita faham dengan salbiyah? Apa makna salbi? Salbi tu apa? Nafi. Ya. Salbiyah yang dimansubun ila salbi. Itu ya, situ nisbah. Mansubun ila salbi. Jadi salbi makna apa? Nafi. Dengan mana ternafi. Nafi dengan mana ternafi. Kita ambil daripada luruh dulu. Saya kata salah. Okey, dia asal main daripada salaba. Okey. Salaba tu makna dah apa, menafikan tu muta'addi tu. Bukan nak kita nak muta'addi tak. Kita nak salaba dengan mana? Insilab. Atau apa? Infi'an. Baik pada infa'ala yang fa'ilu infi'an. Apa dia makna infi'an? Mutawa'ah. Kan? Menjadi mata bina. Mata bina infa'ala tu bina mutawa'ah. Bila mutawa'ah tu apa? Asalu syait. Kesan sesuatu. Jadi bila kata ternafi, itu yang murah. Kalau kata menafikan, itu muta'addi, itu bukan murah. Sebab apa? Contoh kita ambil. Bila kata seorang tu mandul, apa kita faham dengan mandul? Mandul tu dia tak ada anak, kan? Mandul tu tak ada ternafi anak. Bukan yang menafikan anak, kan? Ternafi anak. Tak ada anak dia mula lagi, itu dikatakan mandul. Kalau ada anak, sebelum ni tak ada anak, lepas tu ada anak, lepas tu dia tak mau pada anak, tak mau pada anak, bunuh anak tu. Itu maksud menafikan. Jadi beza ternafi dengan menafikan lain. Ternafi tak ada dimula lagi. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Mana apa kidam? Sedia tu terjemah. Mana apa kidam? Tak ada permulaan tu di awal lagi tak. Ternafi daripada awal lagi. Bukan kita menafikan tak ada kidam tu.
Bila kata menafikan benda yang ada, jadikan tak ada. Bila kata ternafi, tak ada dimula lagi. Itu salabah bukan yang mana yang silap. Itu kalau mengaji kaedah. Sebab salabah tu muta'addi, nak kepada maf'ul bih. Bila kata salabah menafikan, nafikan apa? Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, kekal. Mana kekal? Tak binasa. Bila kata tak binasa, kalau kita pasang makna dengan menafikan. Menafikan apa? Menafikan sifat. Sebab apa? Kita menafikan sifat binasa. Nafi itu setelah benda tu ada. Kan? Jadi dengan makna ternafi. Contoh macam tadi. Bila kata sedia tak ada mula. Tak ada mula tu kita nak pakai. Itu dikatakan sebagai istihalatul mustahil. Kita nak ambil. Minta masuk dalam sikit kan. Ni dia kosong masuk dalam ni. Tak masuk dalam sikit, dia kosong masuk dalam. Okey, faham kita cakap ni. Sebelum kita nak masuk sifat ma'ani pula. Okey, ulang lagi sekali. Sifat salbiyah iaitu sifat yang tak ada, cuma erti kata benda tu sungguh. Kan? Seperti kata benda tu sungguh bukan yang ada. Beza ada dengan sungguh lain. Bila kata ada, dia termasuk dalam ma'ani. Kalau Allah Ta'ala mentajalikan sifat ma'ani itu kita boleh nampak. Tapi yang masuk dengan sifat salbiyah, dia nak erti saja. Kita faham daripada sesuatu tu. Itu salbi. Nafi yang tadi lah. Contoh kita orang fakir, papa ke dana. Apa maksud pada papa ke dana? Tak ada harta. Tak. Dia menafikan harta ke? Tak. Dia nak kepada harta. Bukan dia menafikan harta. Dia nak kepada harta, tapi harta tu ternafi daripada dia, tak ada. Dia berhajat kepada harta. Kalau menafikan pada harta, okey ya. Sebab dia papa, tak ada duit. Tapi dia nak kepada duit. Takkan dia nak menafikan duit, orang bagi dia tak mahu. Mesti dia nak ambil. Kan? Itu maksud salbiyah. Kan? Ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'ali. Ini kita bincanglah kemarin yang kata wahdaniyat pada zat, pada sifat dan juga pada af'al. Yang dikatakan pada zat ternafi segala kam. Zat Allah Ta'ala bukan bersusun daripada juzuk-juzuk untuk jadikan satu. Bukan. Ternafi semua tu. Bukan menafikan ternafi semua tu, daripada bersusun di antara juzuk-juzuk. Okay. Itu dikatakan sebagai kam muttasil. Himpun kam-kam tu berapa? Bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan yang kita campurkan untuk jadikan benda tu satu. Okay, kita campurkan, kita atok bata untuk jadikan sebuah rumah. Allah Ta'ala bukannya terdiri daripada juzuk-juzuk tu. Macam kita, juzuk kita terdiri daripada roh. Okay? Kita roh dan juga jasad. Roh tu sifat ke zat? Okay, roh sifat ke zat?
Sifat mana? Zat. Sebab apa boleh kata zat? Bila kata zat, bila kata sifat, mesti bertumpang, mesti ada di zat. Tak? Jadi bila kata zat, tak? Kalau roh tu sifat, mesti dia mesti kena ada di zat. Jadi roh tu mesti zat. Sebab dia boleh bercerai daripada badan kita. Sifat tak boleh bercerai daripada jisim, tapi roh boleh. Taklah hidup dengan roh kan? Tak, nafi pada roh. Sebab roh tu boleh terasing daripada jasad. Jadi Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Itu masuk pada sifat al-hayat. Fahadihi sittu sifatin. Maka inilah, ini apa? Hadihi sittu sifatin, 6 sifat. Al-ula mubtada. Sifat yang pertama nafsiyatun. Sifat nafsiyah iaitu al-wujud. Wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan 5 sifat lagi yang selepas daripada tu dikatakan sifat salbiyah. Sifat yang ternafi semua yang benda tu. Bila kata wahdaniyah, maksudnya tak berbilang. Tak berbilang tu kita nak pakai. Kalau berbilang-bilang tu mustahil, kan? Berbilang tu mustahil. Tak berbilang maf'ul lah. Bila kata ni lazim dan manzum. Bila kata tak berbilang, apa dia? Satu. Hak tu kita nak pakai. Orang panggil istihalatul mustahil. Bila kata tadi, contoh tadi, tak mandul. Kenapa? Tak mandul. Hak tu kita nak pakai tu. Kata mandul. Apa mandul? Tak ada anak. Tak ada anak. Sifat tak ada anak tu ternafi daripada dia anak daripada mula lagi. Bukan dia menafikan anak. Menafikan anak pun dia nak kepada anak, kan? Macam apa kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak kepada anak, kan? Tapi dia kata apa? Wa kanati muraati akhir. Dia kata macam mana nak ada anak? Aku pun dah tua dah. Washta'ala ra'su syaiba. Tua dah. Bini pun dah, kata bini dah tak boleh warna, monopause. Akhir mandul. La walada lahu, tak ada anak. Nak kepada anak tapi mandul. Bila kata mandul, tak ada anak, tapi bukan kata dia menafikan anak, sedangkan nak kepada anak. Jadi kalau kata qidam, apa dah? Sedia. Itu terjemah dia, sedia. Bila kata qidam, tak ada mula. Tak ada mula tu kita nak tu. Kalau kata ada mula tu mustahil. Lihat. Wal khamsatu ba'daha, dan 5 sifat ba'daha. Ba'da apa? Ha tu domain kembali kepada mana? Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha. Ba'da nafsiyah salbiyatun. Salbiyah itu bincang. Summa yajibu lahu ta'ala. Okey, summa ni haraf apa ni? Haraf ataf. Ataf dengan summa faedah apa? Faedah tertib infisal. Tapi kita bukan nak itu. Sebab apa? Sebab tertib tu maksudnya aturan. Maksudnya lepas daripada Allah Ta'ala bersifat dengan ni, Allah Ta'ala bersifat dengan ni. Tak. Itu menafikan qadim. Sebab apa? Sebab yang dulu tu qadim, yang belakang hadis. Itu semua di sini bukan murad dengan tertib infisal. Sebab ni maksudnya tahqiq dia panggil summa tartibi saja. Pada hakikat tak. Kita kata Tuhan ada, lepas tu baru ada sifat khidam, lepas khidam baru ada sifat bakar. Tak, ternafi semua tu.
Summa yajibu lahu, lahu milik, bukan alaihi. Mustahil alaihi, sebab ala lil madar, mudarat Allah takkan ada sifat mustahil. Sebab tu faedah gunakan dengan alaihi dan juga lahu dan juga fihi. Sab'u sifatin, sab'u sifatin atau macam sab'atun sifatin. Ini bab adat dan juga maksud. Macam mana? Muzakkar, muannas 1 sampai 9. 1 sampai 10. Muzakkar, muannas. Sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Okey, 7 sifat tu dinamakan dia sifatil ma'ani. Tusamma muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama domain yang ada pada tusamma. Apa dia tusamma? Dinamakan dia sab'u sifatin, 7 sifat tu sifatil ma'ani, akan sebagai sifat ma'ani. Okey, sifatnya tu jadi apa? Mana tu? Sifatin. Maf'ul yang kedua, bagaimana maf'ul sini kasrah? Maf'ul hukum dia mansub. Ni kasrah mana? Jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Okey. 7 sifat dinamakan sifatil ma'ani. Dinamakan sifat ma'ani. Situ sifat al-ma'ani dipanggil idhafat. Idhafat di sini dengan mana? Idhafat lil bayan. Idhafat lil bayan apa dah? Sifat hiyal ma'ani, sifat yang ialah sifat tu ma'ani. Itu panggil idhafat lil bayan. Kalau idhafat lil bayaniyah tak sah. Bayaniyah tu mesti umum khusus min wajhi. Itu idhafat bayaniyah. Macam mana kalau kita idhafat bayaniyah? Sifat mesti ma'ani. Ma'ani mesti sifat. Dah kita nak situ, sifat tu tak semua ma'ani. Ada salbi, ada manawiyah, kan? Itu faedah idhafat. Kena fikir apa tu? Wa hiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Iaitu qudrat, iradat yang bertakluk keduanya dengan jami'il mumkinat, dengan segala benda yang mungkin. Benda yang mungkin ni mai daripada kalimah amkana. Benda yang boleh jadi, bukan mustahil lah. Qudrat. Qudrat itu artinya ni kitab ni dia atur susunan dengan qudrat dulu. Adapun kitab Jawi Bakuratul Amani, pernah dengar kita tuan? Bakurah Amani dia atur hayat dulu. Hayat qudrat itu tak masalah. Itu dipanggil sebagai apa? Tartibi saja. Bukannya hakiki lah. Hakiki sifat Allah qadim semuanya. Bila kata tartibi zikri, tertib zikri saja. Kalau kita tartibil hakiki, kita kata tertib hakiki, itu menafikan qadim sifat Allah. Dia kata sebut qudrat, iradat tu baru. Sebab sebut qudrat dulu. Hal lepas pada tu mesti kudus, baru semua dia panggil tertib zikri saja. Qudrat, perkuasa. Okey, pada dia terjemah dengan perkuasa. Kuasa lain, perkuasa lain. Okey tak? Perkuasa dengan mana? Sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu perkuasa. Okey, dengan sifat kuasa itulah, dengan kuasa itulah dia jadi perkuasa. Okey, kuasa tu dikatakan samaratu sifat. Perkuasa tu sifat. Samaratu sifat dah kuasa. Yang ni yang Mu'tazilah ingkar. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala kuasa dengan zat. Dia ingkarkan sifat perkuasa tu. Dia pun tak kata Allah Ta'ala tak kuasa. Tapi menafikan ma'ani. Mana perkuasa tu? Macam kita korek dengan pengorek. Faham tak? Korek lubang tu dengan pengorek. Korek tu apa dia? Korek tu samaruh sifat bagi pengorek tu. Dia faham? Beza situ dulu.
Itu ma'ani. Qudrat, iradat. Atau qudrat dulu baru iradat. Itu tertib zikri Qudrat, kuasa. Kuasa nak apa? Kuasa nak menjadikan mungkin. Okey. Menjadikan mungkin, menjadikan makhluk dan meniadakan mungkin. Kuasa. Kuasa. Okey, qudrat, apa ta'aluk bagi sifat qudrat? Kita tengok ta'aluk bagi sifat qudrat. Suluhi qadim. Satu kita ambil suluhi qadim. Boleh Allah Ta'ala nak menjadikan pada azali lagi, nak jadikan Zaid. Okey, nak jadikan Zaid. Okey, pada azali lagi Allah Ta'ala kuasa nak jadikan Zaid ni, sama ada Zaid ni seorang guru, okay? Nak jadikan Zaid ni seorang guru, ataupun nak jadikan Zaid ni seorang peniaga. Contoh kita ambil nak jadikan Zaid sebagai seorang pelakon. Okay, 3. Itu bagi sulh qadim. Di azali lagi dia dah kuasa. Tapi bila jadikan, lepas pada Zaid tu ada, jadikan Zaid, tiba-tiba Zaid jadi seorang guru. Itu dikatakan tanjizil hadis. Jadilah benda tu tanjizil hadis. Ada dah benda tu. Sebab apa tak boleh kata semua sekali? Kalau kata tanjizil hadis, nak jadikan Zaid tu guru dan juga semua sifat ada di dia, itu mustahil. Faham? Tak faham? Sila. Okey, sifat qudrat tanjizul qadim lah. Dia qudrat ta'aluk kepada segala mungkin. Kita kena faham dulu mungkin. Apa dia mungkin? Benda yang boleh jadi. Okey, itu mungkin. Benda yang tak boleh jadi, mustahil. Boleh tak Allah Ta'ala nak menjadikan anak untuk dirinya? Mustahil. Okey, ni Imam Sanusi nak rod kata apa? Pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kata Allah Ta'ala qadir an yattakhidha walada. Allah Ta'ala kuasa nak mempunyai, menjadikan anak. Ittakhadha mana apa? Dia kata khud. Khud tu mana ambil? Jadi ittakhadha dengan mana? Menjadikan. Kan? Ibnu Hazm dia kata Allah Ta'ala kuasa menjadikan anak. Imam Sanusi bukan macam tu. Bukan Allah Ta'ala tak kuasa menjadikan anak, bukan masuk dia lemah, tapi bukan masuk dalam mungkinat. Imam Sanusi bawa satu dalil. Bolehkah Allah Ta'ala nak meniadakan zat dia dan juga sifat dia nak bagi hilang? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab benda tu mustahil. Jadi kita kena tahu apa dia mustahil, apa dia mungkin. Mungkin tu benda yang boleh jadi. Okay. Contoh suluh yang qadim. Allah Ta'ala kuasa lagi sejak azali jadikan macam tadi nak jadikan Zaid ataupun Umar ataupun Muhammad. Kita buat contoh 3 orang kuasa kan, nak jadikan 3 orang. 3 ni boleh berhimpun dalam, kata apa, dalam sifat qabdah. Okey, qudrat dia ada 7 ta'aluk. Kalau kita perinci lagi, dia terbagi kepada 7 ta'aluk. Tanjizil hadis, sulul qadim, ta'aluk qabdah. Qabdah tu 3. Tak apalah, tu kita tak mau bincang lagi. Allah Ta'ala kuasa nak jadikan Zaid, Umar dan juga Muhammad. Lepas tu bila mai nak jadi, nak bagi jadi, dia jadikan Zaid seorang saja.